Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kami dari kumpulan Inoya dari PSNP BM 6620 akan membentangkan video pembentangan inovasi kami. Kita beralih pada Antek. DSKT yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah DSKT bagi murid tahun 4 dalam aspek tata bahasa. Standard kandungannya ialah memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks, dan standard pembelajarannya menekankan kepada kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Oleh hal yang demikian, DSKT ini telah diambil oleh kumpulan kami kerana ia mempunyai kaitan kukuh kepada masalah utama yang telah dibincangkan sebelum ini. Punca-punca masalah terdapat 3 punca utamanya. Pertama sekali, punca kepada permasalahan dapat dilihat apabila pengajaran kata majmuk mantap serta kata majmuk kurang diberi pendedahan kepada murid-murid. Oleh hal yang demikian, murid sering keliru berkenaan ejaan kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Perkara ini menjurus kepada kekeliruan yang berlaku dalam kalangan murid-murid berkenaan topik kata majmuk secara amnya. Akibatnya, berlaku kesalahan yang dilakukan oleh murid sewaktu dalam ujian atau peperiksaan. Selain itu, murid-murid juga mengalami kesukaran untuk mengingati 15 kata majmuk mantap yang sedia ada. Oleh hal yang demikian, mereka sering keliru mengenai ejaan kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Masalah yang terakhir ialah dengan mengingati 15 kata majmuk mantap bukanlah perkara yang mudah kepada murid-murid. Tambahan pula, kebanyakan guru hanya menjelaskan topik kata majmuk tanpa mempunyai bahan pembelajaran yang menarik minat murid. Oleh hal yang demikian, murid-murid tidak terdorong untuk mengingati keseluruhan 15 kata majmuk mantap. Okey, seterusnya kita beralih kepada Suggest. Suggest terdapat 2 bahagian iaitu Services dan Mods. Okey, kita beralih kepada Services. Yang pertama sekali, ianya terdapat kategori easy, radical, interesting, serve, others dan sketch. Okay. Yang pertama sekali adalah kategori. Kategori berdasarkan objektif utama inovasi yang telah dikenal pasti, kami telah membuat brainstorming tentang cara penyelesaian yang dicadangkan untuk menangani masalah pengguna bahasa Melayu dalam kata majmuk. Oleh itu, bentuk penyelesaian inovasi kami adalah disesuaikan dengan masalah tersebut, iaitu masalah kata majmuk. Bentuk inovasi ianya berupa alat mawjud, bahan dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh murid. Seterusnya inovasi ianya inovasi digital. Ianya merupakan bahan TMK, program dicipta melalui aplikasi. Seterusnya ianya merupakan aplikasi telefon pintar. Waktu PDPR ini, murid mudah dapat mengakses dengan hanya menggunakan telefon mereka. Seterusnya, beralih kepada easy iaitu mudah. Inovasi yang kami hasilkan ini merupakan inovasi digital yang mudah dan mesra pengguna kerana ianya mudah diakses melalui telefon pintar mereka. Seterusnya ialah radical. Radical, inovasi ini sebenarnya sudah dihasilkan, namun berlakunya proses penambahbaikan dengan elemen-elemen menarik seperti nota ringkas, soalan pemahaman, permainan dalam satu aplikasi di mana ianya boleh dikatakan belum pernah dihasilkan oleh orang lain dalam bidang pendidikan. Seterusnya, interesting iaitu menarik. Secara inovasi ini dapat menarik minat pengguna terutamanya pelajar kerana mudah diakses, kandungannya yang menarik seperti
permainan ringkas dan seterusnya akan membantu mereka untuk memahami ilmu tata bahasa dalam menentukan perbezaan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Seterusnya iaitu safe, iaitu selamat, sudah pasti. Produk inovasi ini tidak akan memudaratkan pengguna kerana ianya hanya sebuah aplikasi digital dan tidak juga memudaratkan telefon pintar mereka. Seterusnya, bahagian others iaitu lain-lain ciri. Inovasi yang kami ingin hasilkan ini juga dapat menjimatkan kos kerana hanya digunakan untuk membeli data untuk mematuhi aplikasi ini. Jadi ianya hanyalah percuma. Seterusnya ialah MOS. MOS iaitu Money, Outcomes, Source dan Times. Money iaitu perbelanjaan yang diminimumkan. Inovasi yang kami hasilkan ini dijangkakan menggunakan kos yang amat rendah. Hal ini demikian kerana wang hanya dikeluarkan untuk membeli data bagi memudahkan membuat turun aplikasi ini. Seterusnya outcomes iaitu hasil yang diperolehi. Inovasi yang ini dijangkakan dapat meningkatkan kefahaman murid dalam membezakan kata majmuk biasa dan kata majmuk mantap. Hal ini demikian kerana inovasi yang ingin dihasilkan adalah dilengkapi dengan nota, permainan uji minda, mnemonik, kata majmuk mantap dan video. Jadi dari segi penjimatan iaitu bahagian source, penjimatan sumber tenaga, inovasi ini dapat menjimatkan tenaga kerja yang digunakan kerana ianya berbentuk digital. Jadi murid tidak memerlukan guru untuk mempelajari kata majmuk kerana inovasi yang ingin dihasilkan mudah dilengkapi dengan nota, mnemonik, soalan dan video yang dapat membantu murid memahami kata majmuk mantap dan kata majmuk biasa. Times iaitu penjimatan dari aspek masa, sudah pasti inovasi ini dijangkakan dapat menjimatkan masa murid untuk memahami kata majmuk mantap dan biasa kerana murid tidak perlu mencari sendiri bahan kata majmuk mantap dan kata majmuk biasa. Bukan itu sahaja, murid juga tidak perlu menunggu guru untuk mengajar topik ini berulang kali kerana murid sendiri dapat mengakses bahan kata majmuk mantap dan biasa daripada inovasi ini pada bila-bila masa sahaja. Fasa action. Fasa ini mengandungi 5 perkara. Yang pertama adalah material. Jadi memandangkan inovasi ini adalah berbentuk digital, maka ketua kami menggunakan pelbagai aplikasi halaman web untuk menghasilkannya. Yang pertama, kami telah menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membina slide. Yang kedua, kami telah menggunakan website 2APP Builder Pro yang digunakan dalam penghasilan app. Yang terakhir ialah iSearch Free yang turut digunakan bagi mentransformasikan slide kepada sebuah aplikasi telefon pintar. Fasa ketiga dalam action ialah feedback. Kami telah mendapatkan maklum balas melalui Google Form tentang kit majmuk yang dihasilkan menggunakan kaedah PMR, iaitu plus, minus dan improvement. Google Form tersebut akan diisi di website setelah mereka sendiri menggunakan aplikasi kit majmuk. Antara maklum balas yang kami perolehi dari segi kekuatan kit majmuk ialah kit majmuk sangat menarik dan interaktif. Murid cepat menggunakan kit majmuk dan murid juga mudah untuk mengerti kata majmuk. Bagi maklum balas berkaitan kekurangan kit majmuk pula ialah grafik yang kurang membahasankan, kekurangan nota, tidak cukup permainan dan banyak sangat soalan. Justru, cadangan penambahbaikan telah kami terima ialah seperti menambahkan grafik, menambahkan nota, menambahkan soalan dan membuat nota menjadi lebih menarik untuk dibaca.
Jadi maksudnya kalau budak tengok tu, budak suka dan budak mudah faham sebab dia ada gambar, ada gambar kasut, dia guna ada semayat okay. Jadi budak berasa minat, dia akan minat. Cik rasa ni berkesan tak? Berkesan lah. Berkesan. Terima kasih kepada kumpulan kami. Terima kasih. Okey. Seterusnya, para hakim dipersilakan untuk memulakan sesi maklum balas bagi kumpulan yang keempat. Puan Zaidah dulu lah Puan Zaidah. Okey, boleh Dato'. Okey, tahniah kepada kumpulan Eunoia. Betul ke sebutan saya ni? Okey. Apa maksud tu? Eunoia maksudnya ianya perkataan Yunani yang bermaksud pikiran baik, pemikiran yang indah. Oh, okey, bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Bahasa Melayu je lah. Bahasa Melayu je. Tak payah pakai Yunani. Saya tak pandai sebut tu. Sebut pun. Saya dah pun susah nak sebut dah. Saya terkial-kial sebut tu. Okey. Tahniah kepada kumpulan ni. Saya nampak daripada pembentangan tu mereka punya inovasi tu sangat menarik. Dengan visual, dengan grafik, dengan animasi. Cuma kita mungkin tak boleh nak buka dan tekan dan lihat satu persatunya, Doktor kan. Sebab kita cuma lihat yang ditayangkan. Mereka tak bagi kita tekan link untuk buka dan cuba sendiri. Jadi ada satu soalan saya berkaitan dengan inovasi ini. Adakah kanak-kanak yang menggunakan inovasi ini mereka mengetahui ataupun mereka tahu tentang skor ataupun perkembangan mereka melalui inovasi ini? Maksudnya mereka boleh buat pentaksiran kendiri lah, sejauh mana mereka sudah orang kata menguasai standard yang dipilih untuk membina inovasi ini. Ada tak tempat mereka buat macam self-corrected lah ataupun pentaksiran kendiri? Okey, sebab ini semuanya kalau ikutkan kanak-kanak itu melakukannya sendiri kan. Okey, sebab ia mudah, boleh diguna di telefon, boleh diguna di laptop dan sebagainya. Okey, ada tak elemen pentaksiran itu ada? Baiklah, terima kasih Puan Zaidah. Jadi bagi menjawab soalan Puan tadi, kumpulan kami telah mengedarkan 2 Google Form, iaitu Google Form bagi maksud saya dalam bahan inovasi itu sendiri, bukan melalui Google Form. Maksudnya dia nak tengok status dia. Contoh cubaan pertama ini dia punya skor. So dia rasa dia tak puas hati, dia baca balik nota and then dia bagi lagi cubaan kedua dia punya skor. Maksudnya dia boleh buat pentaksiran kendiri. Bukannya yang guru berilah. Maksud saya dalam bahan itu sendiri. Macam kita kata pentaksiran kendiri lah, maksudnya dia boleh mentaksir dia punya level sendiri. Macam kita main level 1, tak lepas level 1, kena cuba lagi baru masuk level 2. Macam tu. Ada tak dia ada sebegitu? Okey. Okey, saya ingin memperjelaskanlah soal. Terima kasih atas soalan itu. Terima kasih. Untuk inovasi yang telah kami hasilkan itu, soalan ianya berbentuk permainan. Jadi kalau kita lihat permainan, ada 2 permainan yang kami sediakan, iaitu permainan Angry Bird dan permainan soal jawab. Jadi kalau murid itu menjawab dengan betul, maka akan menampakkan jawapannya betul. Namun kalau jawapannya salah, maka akan ada keluar
paparan di mana ia menyatakan salah ketika menjawab soalan itu. Jadi murid sekiranya dia membuat kesilapan dan soalan itu akan berulang. Jadi apabila berulang, maka murid tadi dapat menjawab soalan tersebut dengan betul. Sebab soalan itu bukan kalau salah dia akan berulang semula soalan itu sehingga jawapannya betul. Maksudnya dia tak boleh pergi ke level seterusnya sehingga dia dapat menjawab soalan itu. Itu dia punya ni kan, betul kan? Betul Puan, sebab soalan yang kami nyatakan dalam permainan tu hanyalah menguji mereka faham kata majmuk bebas tu ataupun kata majmuk mantap. Mereka dapat membezakan antara dua tu Puan. Okey. So itu saja soalan saya Doktor. Okey. Okey, terima kasih Puan Zaida. Saya nak tanya dalam bahan itu tadi, apa dia punya konten itu? Betul juga, saya pun mengalami masalah juga untuk memahami secara holistik tentang kit majmuk ni. Okey, jadi boleh tak salah seorang daripada anda kumpulan ni terangkan kepada saya serba ringkas sangat macam mana kit ini berfungsi secara holistik? Untuk menambah baik penguasaan kata majmuk ni. Okey, terima kasih. Jadi ahli kumpulan saya ada ingin menjawab soalan tu sebelum saya menjawab. Pak Ashraf boleh mulakan dahulu, nanti kami tambah-tambah. Okey, terima kasih. Jadi inovasi yang telah kami hasilkan ini sebenarnya Puan dan Doktor boleh mendownload menggunakan QR code yang telah kami berikan di laporan itu. Jadi QR code itu terdapat dua, iaitu QR code yang boleh memuat turun di Google Drive ataupun di channel Telegram yang telah kami sediakan. Jadi untuk inovasi ini kami telah menyediakan inovasi di mana inovasi ini ianya boleh diakses secara offline kerana kami memahami waktu PDPR ini banyak masalah untuk mengakses sesuatu bahan. Jadi kami menghasilkan inovasi ini untuk murid mudah mengakses. Jadi di sini kami telah menyediakan beberapa input seperti hafal. Hafal ini kami menyediakan bahan mnemonik. Mnemonik ini adalah satu cara untuk murid mudah menghafal. Jadi yang kedua kami telah menyediakan nota. Nota di sini kami telah mempelbagaikan dengan menyediakan suara. Jadi di sini kita dapat lihat murid dapat melatih kemahiran mendengar dan kemahiran membaca sekaligus. Jadi di sini inovasi ini juga kami menyediakan bahan video. Bahan video ni terdapat dua video, iaitu video lagu untuk mereka hafal kata majmuk mantap, dan video yang kedua adalah penerangan berkaitan kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Jadi selepas itu kami juga menyediakan permainan di mana murid boleh bermain seperti permainan Angry Bird. Permainan Angry Bird ini di sini kita dapat lihat sekiranya murid menjawab soalan dengan betul, dia akan menekan salah satu jawapan yang betul. Kalau salah, maka tidak ada yang berlaku apa-apa. Jadi menunjukkan yang salah. Jadi sekiranya murid menekan jawapan yang betul, maka akan berlakunya di situ kita dapat lihat permainan tersebut boleh diteruskan sehingga akhir. Okey, itu sahaja daripada saya. Mungkin ada tambahan daripada ahli kumpulan lain. Okay, terima kasih. Siapa nama ni? Muhammad Ansem ni, siapa nama ni? Muhammad Ashraf. Okey. Saya mulai faham.
Cuma masalahnya yang seperti mana rakan sejawat saya dah, Puan Zaida cakap tadi, anda tidak menunjukkan demonstrasi sikit lah macam mana benda ini berfungsi. Jadi itu yang kita terpaksa melalui proses download QR dulu dan sebagainya kan. Itu baru kita boleh faham. Jadi mungkin akan datang nanti kan kalau nak bertanding di tempat lain ke, saya sarankan buat sedikit demonstrasi lah macam kumpulan nombor 2 tadi tu. Dia ada tunjukkan macam mana benda itu berfungsi. Kan? Demokrasinya berfungsi supaya orang boleh lebih faham. Dalam video tu umumnya niat bagus. Niat awak tu memang bagus lah untuk memperbaiki kata majmuk, ayat majmuk tu bagus. Cuma yang tak bagusnya orang tak tunjuk semua, dia tak nampak lah. Contoh kan? Itu masalah sebab kita nak sampaikan inovasi ni, kita nak sampaikan, nak tunjukkan dengan adanya cara baru ini, cara lama tu boleh ditinggalkan lah. Maksudnya cara baru ni lebih berkesan. Tapi kalau cara baru ni orang kata lebih susah ataupun lebih kabur, jadi orang akan pergi semula yang cara yang lama tu kan. Jadi itu sajalah. Yang lain alhamdulillah okey, bagus. Tahniah, ada idea, ada pemikiran baru. Tahniah dah ucapkan untuk kumpulan ni. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada kumpulan Nyonya atas pembentangan inovasi mereka sebentar tadi. Nampaknya kita sudah sampai ke sesi pembentangan inovasi bagi kumpulan yang terakhir. Baiklah, saya persilakan kumpulan Nur Gading dari PISM PBM 1620 dengan inovasi mereka iaitu tangga kata. Dipersilakan. Okey, selamat pagi. Jadi saya dari wakil ketua bagi kumpulan Nyo Gading akan mempersilakan wakil kumpulan kami untuk membentangkan video yang akan ditayangkan. Baiklah. Dapat tengok kah? Sudah dapat dilihat? Dapat. Okey, dapat kan? Okey. Saya belum nampak lagi. Hello, Saya belum nampak lagi. Belum nampak. Okey. Sorry. Okey, baiklah. Ini merupakan video bagi persembahan KIP bagi 2021 daripada kumpulan Nur Gading. Merupakan pembentangan bagi Konvensyen Inovasi Pembelajaran KIP tahun 2021 oleh pasukan Nyo Gading. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli saya yang terdiri daripada 4 orang. Itu saya sendiri, iaitu Jessie Jenny Anak Martin selaku Ketua Kumpulan, Ivy Jenel Anak Nyamun, Nur Eliza binti Hussein, dan yang keempat iaitu Saudari Aminah Persha Anak Kota. Bagi pengenalan penggunaan pusar 3EXT, inovasi merupakan kaedah penyelesaian untuk menghasilkan sesebuah produk atau perkhidmatan yang lebih baik dari sama ada melalui pengubah sedaya atau penambahbaikan. Inovasi turut dapat didefinisikan sebagai hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dari dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Dalam KIP tahun 2021 ini, kami telah menggunakan pusar tambah 3EXT iaitu salah satu kaedah ataupun cara yang mudah untuk membantu kami untuk menghasilkan sebuah inovasi yang kreatif dan juga inovatif bagi salah satu iaitu problem. Jadi masalah yang dihadapi adalah murid-murid kurang bisa dalam memahami dan mengetahui jenis-jenis ayat yang menyebabkan mereka keliru untuk mengategorikan setiap jenis ayat yang diberikan. Masalah tersebut sering berlaku dalam peringkat sekolah rendah, terutamanya murid tahap 1. Dalam konteks masalah yang dihadapi, ia boleh dikategorikan sebagai masalah yang perlu diselesaikan dalam masa yang terdekat atau boleh dikenali sebagai masalah yang berada dalam peringkat zon biru. Sehubungan dengan itu, masalah yang dihadapi tersebut masih dapat berada dalam kawalan kerana sebahagian murid masih mengetahui jenis ayat. Oleh itu, masalah yang dihadapi ini perlu diatasi dengan segera agar murid dapat memahami dan mengenal pasti jenis ayat dengan mudah. Seterusnya adalah bagi fasa yang kedua iaitu antek. Inovasi yang dihasilkan ini lebih bertumpu kepada murid-murid tahun 1 yang mengalami masalah untuk memahami dan mengenal pasti jenis-jenis ayat seperti berikut iaitu ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan.
hal ini bertepatan dengan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran GSKP tahun 1 dari aspek tata bahasa. Jadi berdasarkan masalah yang ditunjukkan pada pasal 1, objektif yang ingin kami capai adalah seperti murid-murid dapat mengenal pasti 4 jenis ayat. Murid berupaya untuk memahami fungsi setiap jenis ayat. Jadi berdasarkan objektif yang ingin dicapai tersebut, terdapat satu soalan kajian yang dapat membantu mencapai objektif tersebut. Antaranya adalah seperti, apakah cara yang membolehkan murid-murid mengenal pasti jenis-jenis ayat dengan mudah dan juga pantas. Jadi berikut merupakan GSKP Bahasa Melayu tahun 1 yang telah kami pilih. Jadi bagi standard kandungan, kami telah memilih 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Jadi bagi bahagian standard pembelajaran pula, kami telah memilih 5.3.1 iaitu memahami dan mengenali jenis mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks seperti ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Jadi pembentangan seterusnya akan dibentangkan oleh saudari Amanda. Terima kasih saudari JC. Saya akan teruskan pembentangan dengan pasal yang ketiga iaitu pasal suggest. Dalam pasal suggest ini, inovasi yang telah kami hasilkan adalah berbentuk proses kerana ia mempunyai kerja langkah demi langkah. Inovasi yang kami hasilkan juga adalah mudah digunakan dan idea yang kami gunakan juga adalah radikal kerana cara penggunaannya adalah berbanding daripada cara penggunaan orang lain. Seterusnya, ciri-ciri inovasi yang video ni dilajukan ke apa? Ya. yang menggunakan pelbagai jenis bahan untuk Video ni dilajukan ataupun macam mana? Memang normal kan? Rasanya memang dilajukan. dan kotak Dilajukan. Memang video tu macam tu, doktor. terutamanya sebab digunakan oleh Dia dilajukan. merupakan video dua dia antara mengosong produk yang kami dia hasilkan. cakap macam Dengan berarti begitu pula, produk yang kami hasilkan ini tidak memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi kerana kebanyakan bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan produk ini adalah daripada bahan sedia ada. Kemudian, produk yang kami hasilkan ini juga dijangka dapat mencapai aspek kebersihan kerana cara berpikir dengan mudah menyebabkan murid-murid ini mudah untuk mengenal pasti dan juga memahami jenis-jenis ayat yang terdapat dalam GSKP Bahasa Pustaka 1. Selain itu, produk ini juga tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk menghasilkannya. Jadi dalam kumpulan kami hanya memerlukan seorang sahaja ahli untuk menghasilkan produk ini. Jadi masa yang digunakan oleh ahli tersebut untuk iaitu dalam masa 2 jam lebih sahaja. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Nur Eliza. Dipersilakan. Okey, kita beralih kepada fasa 4 iaitu action. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk adalah seperti berikut, antaranya kotak jam, kad berwarna, kad manila, gam, gunting, kepingan gambar, pen, pensel dan juga penutup botol. Bagi bahagian bina pula, prototipe 1 yang dihasilkan berdasarkan fasa 3 yang telah diterangkan iaitu suggest adalah seperti berikut. Setelah prototipe 1 menerima maklumat balas, kami telah membuat satu pengubahsuaian berdasarkan carangan daripada responden. Oleh itu, berdasarkan PMI yang telah kami terima, prototipe telah diubahsuai dan juga dibina semula seperti berikut. Bagi manual penggunaan tangga kata, kami telah menyediakan 7 langkah iaitu yang pertama, set inovasi tangga kata mengandungi papan permainan, bahan penanda dan bekas 2 dalam 1 bagi roda langkah serta bekas cabaran kotak misteri. Permainan bermula dengan murid meletakkan penanda di petak mula. Murid kemudiannya memutar roda langkah untuk mengetahui langkah yang perlu diambil. Jadi jika murid berada pada petak bergambar, murid perlu membuat ayat dengan perkataan bagi gambar tersebut. Bagi petak cabaran, kotak misteri, murid akan mencabut cabaran yang harus mereka lakukan, antaranya menari, bercerita, menyanyi dan sebagainya. Jadi apabila berada di petak turun, murid akan turun langkah, kemudian membina ayat mengikut jenis yang telah ditetapkan. Jadi murid yang pertama melangkah ke petak menang adalah dianggap sebagai pemenang. Berikut merupakan link penggunaan tangga kata ini. Kita beralih pada fasa kelima iaitu reflect. Terdapat 3 aspek yang akan kami kupas dalam fasa ini iaitu hasil, impak dan keberkesanan. Jadi bagi hasil, lanjutan daripada laporan tersebut, laporan untuk fasa 5 ini lebih memfokuskan keberkesanan inovasi tangga kata yang telah kami hasilkan. Jadi bagi menguji keberkesanan tangga kata, beberapa soalan secara tumbual telah kami hasilkan berserta dengan latihan iaitu berkaitan dengan jenis-jenis ayat telah kami sediakan untuk dijawab oleh beberapa orang kanak-kanak yang tinggal di rumah panjang yang sama dengan 2 orang murid yang mengalami masalah dalam mengenal pasti jenis-jenis ayat yang dipilih sebelum dan juga selepas mereka menggunakan inovasi tanda kata ini. Bagi impaknya pula, impak yang diperolehi daripada inovasi yang telah kami hasilkan ialah dapat membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang lebih sistematik dan berkesan kepada para pendidik dan juga murid. Hal ini kerana inovasi yang kami telah hasilkan adalah sebagai alat bantu mengajar mereka untuk mengajar murid-murid mereka. Jadi dengan memberikan inovasi ini, guru hanya perlu menyediakan tangga kata ini kepada setiap kumpulan muridnya dan juga menjelaskan cara permainan. Kemudian, murid-murid hanya perlu bermain serta bertanya sekiranya mereka tidak faham akan
tentang jenis-jenis ayat tersebut. Jadi secara tidak langsung ini akan menyebabkan murid-murid lebih mudah memahami topik yang dipelajari. Selain itu, impak yang kedua bagi inovasi iaitu jenis-jenis ayat yang telah dicipta oleh kami bertiga ialah dapat membantu murid-murid berkongsi ilmu pengetahuan sedia ada secara berkumpulan. Hal ini kerana penggunaan inovasi ini adalah secara berkumpulan. Bagi keberkesanannya pula, berdasarkan data daripada bahagian outcomes yang telah disediakan, keputusan pengukuran dan juga penilaian tersebut menunjukkan peningkatan. Contohnya, ada pelajar sebelum menggunakan tangga kata dan menjawab praktis, mereka hanya mendapat 10 daripada 20 markah saja. Ini menunjukkan bahawa berkemungkinan pelajar tersebut masih keliru tentang jenis-jenis ayat. Akan tetapi, selepas mereka ini mengaplikasikan inovasi tangga kata, keputusannya melonjak naik dari markah 10 kepada markah penuh, iaitu 20 markah, selari dengan pelajar-pelajar yang lain. Jadi maka dapat disimpulkan bahawa inovasi tanda kata yang telah kami hasilkan berkesan untuk digunakan terutamanya bagi anak-anak yang masih lemah dalam jenis-jenis ayat. Kanak-kanak yang telah mencuba tanda kata ini juga memberikan maklum malas yang positif bahawa inovasi ini amat mudah untuk digunakan dan juga membawa banyak manfaat serta seronok untuk diaplikasikan. Di sini kita dapat lihat 5 pelajar yang telah kami jadikan analisis. Fasa kelima iaitu 3 EXP, Extend, Extra dan juga Extraordinary. Yang pertama iaitu Extend, replication ataupun replikasi. Jadi inovasi tanda kata telah pun kami persembahkan kepada guru sekolah rendah di Lubuk Antu Sarawak iaitu Encik Alexander Sipo, anak Nyaun, guru bahasa Melayu sekolah rendah kebangsaan Nana Teluk yang juga telah diberikan akses untuk menggunakan inovasi tanda kata ini. Encik Alexander Sipo telah memberikan maklum balas bahawa inovasi ini banyak membantu beliau dalam pengajaran bahasa Melayu kepada murid-murid terutamanya murid-murid tahap 1 di sekolahnya. Beliau juga berkata bahawa inovasi tanda kata bukan sahaja mudah untuk difahami, malah murid amat tertarik dengan kaedah pengajaran secara tersusun dan juga sistematik. Bagi bahagian sharing iaitu perkongsian untuk perluasan, perkongsian ini bukan sahaja terhad kepada murid-murid yang tinggal di kawasan pedalaman, malah telah diluaskan inovasi ini untuk diaplikasikan oleh beberapa orang pengguna. Perkongsian ini dilaksanakan oleh kami dengan membuat naik video cara penggunaan inovasi tersebut di media sosial. Malah terdapat ramai yang telah memberikan komen yang baik terhadap inovasi tanda kata. Bukan setakat itu saja, video tersebut telah pun mendapat sambutan yang meriah daripada orang ramai apabila mereka memberikan komen serta turut berkongsi video inovasi tersebut. Jadi secara tidak langsung, perkongsian yang meluas tersebut dapat mendedahkan kepada orang ramai tentang fungsi inovasi tanda kata ini. Bagi fasa yang ketiga iaitu extra, kajian telah dilakukan melalui komen-komen di video inovasi tanda kata dapat membuktikan bahawa inovasi tersebut sebagai nilai tambah bagi menyokong pencapaian inovasi yang telah kami hasilkan. Berikut merupakan bukti komen di media sosial. Jadi pembentahan seterusnya saya serahkan kepada saudari Ivy Jenun. Baiklah, bagi extraordinary iaitu copyright atau lebih dikenali sebagai hak cipta, inovasi yang telah kami hasilkan tidak menggandungi copyright. Bagi maklumat prototipnya pula, yang pertama adalah tanda kata. Jadi produk inovasi ini diinspirasikan melalui permainan gambulan atau lebih dikenali sebagai snake and ladder. Jadi melalui permainan tersebut kami terdorong untuk mengubah permainan tersebut menjadi inovasi tanda kata. Jadi fungsi prototip tanda kata adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan murid-murid tentang jenis ayat. Yang kedua adalah memudahkan murid-murid untuk mengingati jenis ayat dengan mudah melalui aktiviti bermain sambil belajar. Yang seterusnya adalah menaikkan semangat murid-murid untuk belajar melalui permainan di samping belajar bersama kumpulan-kumpulan yang telah diagihkan. Yang terakhir adalah sebagai bahan bantu mengajar para guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta berjalan dengan lancar. Jadi kelebihan prototip tanda kata adalah seperti berikut. Prototip ini dapat meningkatkan penglibatan murid-murid secara aktif dan menyeluruh sepanjang aktiviti proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi seterusnya adalah mengambil kira murid-murid yang tidak dapat mengikuti sesi PDP dengan pendekatan yang biasa melalui kaedah belajar sambil bermain. Seterusnya murid-murid dapat belajar dengan seronok dan aktif apabila aplikasikan inovasi tanda kata tersebut semasa proses PDP. Jadi murid-murid dapat mengetahui dan mengingati sistem bahasa dengan lebih mudah. Jadi di samping itu, kelebihannya juga dapat membentuk disiplin murid ketika bermain sambil belajar apabila mematuhi arahan guru serta peraturan permainan. Jadi kelemahan prototip tanda kata adalah permainan akan mengambil masa yang lama untuk dimainkan. Malah murid-murid juga suka dikawal jika terlalu seronok bermain sambil belajar sehingga mengganggu sisi pengajaran dan pembelajaran kelas lain. Sebagai kesimpulannya, inovasi tanda kata ini jelas memaparkan penggunaan yang dalam membantu murid-murid dari aspek pembelajaran khususnya bahasa Melayu. Justru, tanda kata ini kami inspirasikan melalui sebuah permainan ular. Jadi hal ini demikian telah menjadikan tanda kata sebagai sebuah bahan bantu mengajar berserta sebuah inovasi yang mudah untuk digunakan dan dimainkan. Tambahan pula, tanda kata ini bukan saja menekankan aspek tata bahasa atau bina ayat, malah memberikan hiburan yaitu melalui cabaran kotak misteri. Hal ini demikian bertujuan untuk menjadikan permainan tanda kata ini menjadi lebih santai dan menyeronokkan. Maka dengan itu, jelaslah bahawa tanda kata ini dapat menjadi sebuah inovasi yang berguna kepada setiap peringkat
sampai umur sekolah rendah. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Baiklah. Sekarang kita akan beralih kepada sesi maklum balas daripada para hakim. Dipersilakan. Mengah saya dengar dia bentang tadi. Saya ingatkan tadi video tu dilajukan. Jadi macam suara macam kartun sikit kan. Rupanya memang kumpulan tu semua sekali bercakap laju. Tapi dari segi nama kumpulan tu saya memang sangat hormati. Hanya menggunakan perkataan bahasa Melayu cantik nama kumpulan tu. Nyor Gading. Ada kan yang best-best lagi, yang seronok, yang bagus-bagus lagi. Tapi itulah dah terbiasa kan. Okey, tentang inovasi ni, jenis-jenis ayat tu memang perkara yang penting lah. Sebab pengalaman kami mengajar pun di kalangan guru pelatih pun memang mereka tu tidak menguasai ataupun selalu terlupa antara golongan kata, jenis-jenis ayat, benda-benda basic tu kan, asas itu. Jadi dengan adanya inovasi ni saya nampak memang banyak membantulah untuk pelajar buat dengan lebih baik ataupun menguasai perkara tersebut. Dan lagi satu saya nak ucapkan tahniah sebab menggunakan kaedah didik hibur. Didik hibur tu salah satu dari perkara kaedah yang ditekankan dalam PAK 21 PAK 25 di sekolah. Kita nak mulakan semuanya dengan didik hibur lah, sebab pelajar nak belajar tanpa perasan mereka tu sedang belajar. Walaupun mereka sedang bermain tapi sebenarnya mereka belajar. Okey, tahniah kepada kumpulan ini. Walau bagaimanapun nak tanya sikit lah kan. Kalau anda mendapat ilham daripada dam ular kan untuk okay. Dam ular tu menggunakan buah dadu untuk naik tangga kan. Yang ini digunakan apa untuk naik tangga tu? Yang ni cara murid tu untuk dia turun ataupun naik tangga tu tadi, kita orang menggunakan roda. Roda tu dia pusing, ahli bagi setiap kumpulan, wakil dari setiap kumpulan murid tu dia akan pusing roda tu. Misalnya kalau nombor tu 1, maka murid akan 1, langkah murid tu akan 1 ke depan. Roda tu macam mana dipusingkan? Adakah Encik ingin melihat video bagi manual penggunaan tersebut, inovasi tersebut? Okey, saya share screen. Sekejap . Dapat nampak tak? Belum lagi, sedang menanti dengan penuh kesabaran. Okey, yang ini Cik dapat nampak tak? Doktor dapat nampak tak? Maafkan saya. Okey, saya nampak perempuan cantik kat situ. Okay. Ya, okey, nanti saya akan mainkan dekat sini. Okey, saya pergi yang Okey, yang ni Cik. Yang ni kami tukar dadu kepada roda. Doktor nampak? Maaf. Ya, nampak. Okey, yang ni. Okey. Roda dipusingkan Ya, roda dipusingkan. Adakah doktor ingin meneruskan manual ni ataupun teruskanlah, kita ada masa lagi ni. Saya ingat Puan Zaidah pun seronok juga nak tengok kan? Okey. Sebentar ya. Ya, boleh teruskan. Nanda bagi setiap murid di bahagian penggunaan. Murid kemudiannya akan memutar roda langkah ini untuk mengetahui berapakah langkah yang akan mereka dapat. Jadi, murid tadi boleh melangkah sebanyak 1 kali. Dalam langkah ini, terdapat gambar buaya. Ini bermaksud murid hendaklah membina ayat yang mempunyai perkataan buaya. Seterusnya, bagi cabaran kotak misteri ini, murid hendaklah mencabut kertas daripada kertas 2 dalam 1 tadi untuk mengetahui apakah cabaran yang harus mereka lakukan. Jadi dalam hal ini, murid ini dikehendaki untuk menari. Bagi petak turun ini pula, murid hendaklah turun dan kemudiannya membina ayat berdasarkan apa yang dikehendaki dalam petak. Misalnya ayat seruan dengan kata aduh, betul sudah tangan ini. Akhir sekali,
Murid akan menang jika sampai ke petak kemenangan. Sekian itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Menarik. Cuma saya rasa benda ni praktikal di tempat-tempat yang tidak ada internet. Barangkali untuk penambahbaikan, saya tak nak komen apa-apa lah sebab ini idea orang kan. Untuk penambahbaikan, mungkin kita boleh buat dalam 2 versi, boleh kan? Maksudnya ada versi digital juga. Versi digital lah. Yang sama, tapi kali ni kita menggunakan, kalau pusingkan roda tu, tekanlah enter saja, kemudian dia ada memilih macam tu ke. Kemudian dia bergerak sendiri ke. Maksudnya ada 2 lah. Kalau ada 2 tu, kalau ada 2 perkara tu, saya rasa benda ni ataupun inovasi ni amat relevan sebab dia boleh digunakan di tempat ada internet dan di tempat tidak ada internet. Saya suka inovasi ni sebab dia nampak praktikal. Itu dari saya. Terima kasih Tania kepada kumpulan ni. Terima kasih Doktor. Okey, satu saja, tak ada banyak soalan. Dah tengah hari ni, perut pun dah lapar dah ni. Doktor pun dah lapar dah rasanya. Okey. Okey, tahniah kepada kumpulan ini sebab telah menghasilkan produk hands on. Okey. Cuma saya sedikit keliru lah, sedikit keliru dan tertanya-tanya. Okey, dalam tempoh tahun 2021, PDP kita ialah ada dijalankan bersemuka sekejap, kemudian kita balik kepada talian. Kemudian tidak ada orang kata aktiviti yang berbentuk kumpulan. Maksudnya memang ada jarak, memang tidak dibenarkan membuat kumpulan. Saya tertanya-tanya bagaimana mereka memperoleh dan menggunakan aktiviti ini, inovasi ini dalam tempoh yang kita tahu ada beberapa kekangan yang dihadapi oleh kanak-kanak. Sebab kebanyakan yang saya baca dalam dia punya laporan, ini meningkatkan kerjasama, ini kerja berpasukan sebab kita tahu permainan tangga dia memang seronok main 2-3 orang. Okey, dia tak boleh main seorang-seorang. Okey, kecuali kalau digital dia main seorang-seorang. Jadi saya sedikit keliru lah dengan pelaksanaan inovasi dan bagaimana data itu diambil sedangkan kita ada orang kata penjarakan, ada arahan untuk tidak menjalankan aktiviti kumpulan tu di situ. Okey, baiklah Puan. Jadi saya akan menerangkan bagaimana saya memperoleh data tersebut. Jadi dekat rumah panjang saya terdapat beberapa orang budak. Jadi beberapa orang budak tu dia betul-betul macam tahun 1 yang tak sempat nak orang kata tu proses pembelajaran secara bersemuka. Jadi diorang semua atas talian semua. Jadi dengan itu saya kumpul mereka murid-murid tu tadi, jadi saya agihkan mereka. Contoh kalau murid tu ada 10 orang, jadi saya akan suruh mereka macam 3 orang ahli dalam satu kumpulan ataupun 2 orang ahli. Tetapi masih juga memerlukan jarak. Itu yang saya memperoleh data ini melalui kanak-kanak dekat rumah panjang saya. Satu soalan saya, bagaimana inovasi ini diaplikasikan di tempat lain yang mungkin tidak boleh dibuat sebegitu dibuat di rumah panjang IV ini? Macam mana ia boleh disebarluaskan kepada tempat lain sebab kita ada kekangan di situ. Itu kalau Dr. Hasnali setuju dengan saya lah dalam konteks inilah. Okey, bagaimana cara saya meluaskan? Jadi saya mempunyai seorang abang saya juga seorang cikgu. Yang optionnya adalah pendidikan jasmani, tetapi beliau mengajar bahasa Melayu. Jadi dia mengajar di SK Nangadelok, Lubuk Antu. Jadi saya telah memberitahu abang saya, bolehkah abang mencuba inovasi ini dekat murid-murid di SK Nangadelok. Jadi dekat SK Nangadelok itu tadi abang saya tinggal bersama penduduk rumah panjang di situ. Jadi rumah berdekatan antara satu sama lain. Jadi abang saya mengaplikasikan inovasi tersebut bersama murid-murid yang dapat. Tetapi murid-murid yang di sana dia tidak ramai, macam hanya 6 orang sahaja, 5 orang sahaja.
Jadi ada kekangan di sinilah kalau dia tidak tinggal di rumah panjang macam mana nak kumpul muridnya kalau dia tinggal di rumah sebuah-sebuah macam rumah teres apa semua kan. Sebab itu saya kata tadi sejauh mana inovasi ini boleh disebar luas dalam impak dia kepada keadaan yang lain sebab kita kena sesuai dengan keadaan semasa. Misalnya kalau itu sebab saya kata tadi ada satu versi digital yang kita sebarluaskan, mudah kan? Ya, jadi kami berkaitan dengan penyebaran luas tersebut, jadi kami akan menambah baik untuk membina satu inovasi jenis kata yang berjenis world iaitu yang ada pelbagai jenis permainan. Jadi kami akan salurkan kepada murid-murid semasa proses PDPR. Jadi dia akan jadi 2 dalam 1. Murid-murid yang dekat rumah panjang tak ada line, dia orang boleh menggunakan aktiviti yang inovasi yang seperti kami lakukan tadi, dan murid yang berada di bandar yang mempunyai line yang bagus juga boleh menggunakan internet maupun menggunakan inovasi tangga kata tersebut. Satu cadangan, bila ia dibuat secara digital sebab main tangga ni dia kolaborasi tau, dia tak boleh main seorang-seorang, dia ada 2-3 orang main lempar dadu dan sebagainya. Jadi bagaimana kena fikirkan bagaimana 3 ataupun 4 orang boleh main serentak. Okey, sebab dia punya keyword dalam, kalau saya tengok laporan ni tadi, kerja berpasukan, meningkatkan kerjasama dan sebagainya. Isu di sini bukannya isu tentang rumah panjang, tentang rumah, tetapi bagaimana ia dijalankan, adakah ia terhad, inovasi ini terhad dijalankan secara berpasukan saja, dia tak boleh main secara individu. Itu yang kita nak, orang kata nak tanya tentang inovasi ini. Sebab dari awal tadi dia memang, seperti kita tahulah tangga tu memang main berpasukan. Jadi ada orang kata ada pilihan. Kalau ia nak didigitalkan, ia tetap juga ada 2 pilihan, sama ada ia boleh dimainkan secara individu ataupun ia memang dimainkan secara berpasukan. Sebab konsep dia, sebab apa doktor? Sebab dia kata mengambil idea daripada tangga, main ular dan tangga. Kita tak ada main ular tangga seorang-seorang tau. Kita main ular tangga tu paling-paling pun 4 orang, 3 orang dan sebagainya. Kan? Ya. Jadi, awak jangan main-main dengan damula ni sebab itu permainan zaman kami tau, bukan zaman awak. Ya, betul. Ini zaman kotai semua ni. Zaman kami ya. Jadi itu perkongsian dan mungkin saranan lah, tambah baik yang doktor cadangkan tadi lah. Boleh lihat semula lah dia punya ni. Tapi tahniahlah sebab ia mewujudkan satu bahan aktiviti hands on yang praktikal untuk kanak-kanak, terutamanya tahun 1 lah. Okay. Tahniah. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada kumpulan Nyor Gading. Selesailah sudah sesi pembentangan inovasi oleh kelima-lima kumpulan peserta kita pada hari ini. Peringatan kepada semua pelajar agar mengisi kehadiran melalui link Google Form yang telah kami sertakan di bahagian chat. Sekalung ucapan terima kasih saya ucapkan kepada para hakim kita iaitu Dr. Hasnali dan Puan Zaidah. Dan tidak lupa juga kepada kumpulan-kumpulan yang telah membentang inovasi mereka tadi. Saya yakin inovasi yang telah dihasilkan oleh kelima-lima kumpulan pada hari ini membawa banyak input tambahan kepada para pendengar. Di kesempatan ini saya turut menitipkan ribuan terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi hadir menjayakan Konvensyen Inovasi KIP 2021. Adat bercinta sentiasa merindu, adat berguru sentiasa bertanya. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, martabatkan negara. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu sudah tentu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang nanti pukul berapa? Petang nanti jam 1 Puan. 1? Ya. Sekarang sudah 12.40. Sepatutnya sesi kita ni habis 12.10 tadi, tapi banyak masalah teknikal tadi awal-awal kan. Tapi kalau ikut jadual ni jam 2 ni. Jam 2. Kan? Kita buat jam 2 lah. Kita buat jam 2. Kita buat jam 2 lah. Jam 2. Ya. Oh, nak salat lagi, nak semayang, nak makan. Betul. Betul. Saya setuju dengan Dr. Hasnali. Daripada pukul 8 tadi ni bertugas tadi.
Boleh. Jadi kita Okey. akan mulakan sesi petang nanti jam 2. Ya, Jam jam 2. 2. Okey, ada 3 On time kumpulan jam saja kan? 2. 3 saja Ya, kumpulan 3 kan? kumpulan je Ya. untuk sesi petang. Okey, terima kasih Cik Moderator. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.